Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mariana binti Mahbub, Pengetua Sekolah Menengah Kamar Arifin, akan memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan pengoperasian sekolah fasa keempat. Baik, untuk maklumat ibu bapa, penjaga dan juga para pelajar. Di sini ingin saya maklumkan tarikh-tarikh penting berkaitan dengan pembukaan sekolah mengikut tingkatan. Baik, untuk para pelajar kelas peperiksaan tingkatan 5, mulai 8 November 2021, tiada lagi penggiliran. Maksudnya di sini, semua pelajar tingkatan 5 hadir ke sekolah tanpa bergilir. Tiada lagi kumpulan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Manakala untuk pelajar tingkatan 3 dan 4, semua pelajar tingkatan 3 dan 4 akan bermula dengan kumpulan A untuk hadir ke sekolah pada 8 November 2021. Jadi, pelajar-pelajar yang telah dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, kumpulan A perlu hadir pada 8 November 2021 untuk tingkatan 3 dan tingkatan 4. Manakala untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan hadir ke sekolah mulai 14 November 2021, iaitu dimulai dengan kumpulan B. Saya ringkaskan di sini untuk memudahkan semua ibu bapa dan penjaga. Mulai 8 November, semua pelajar tingkatan 5 akan datang ke sekolah tanpa penggiliran. Begitu juga dengan pelajar tingkatan 3 dan 4, iaitu yang akan hadir ke sekolah adalah pelajar-pelajar kumpulan A. Bagi 14 November pula, pelajar-pelajar yang akan hadir ke sekolah ialah kesemuanya, iaitu pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 kumpulan B. Dan pelajar-pelajar tingkatan 5 yang tiada lagi penggiliran. Jadi, saya ingatkan sekali lagi lah, ini merupakan garis masa bagi sisi persekolahan kita. Iaitu, persekolahan kita telah pun bermula untuk semua sekali pelajar pada 14 hari bulan November. Mulai 10 hingga 31 Disember, akan bermulanya cuti persekolahan untuk semua para pelajar. Jadi, ada cuti persekolahan sebelum kita mulakan lagi sesi untuk lanjutan bagi tempoh persekolahan 2021, iaitu pada 1 Januari hingga 28 Februari 2022. Seterusnya, mulai 1 Mac 2022, barulah sesi baru persekolahan dan juga kemasukan pelajar-pelajar tingkatan 1 2022. Jadi, sesi kita untuk persekolahan sehingga 28 Februari 2022 secara penggiliran untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Manakala tingkatan 5 tiada penggiliran. Untuk penggiliran ini akan diteruskan sehinggalah kita mendapat pihak sekolah, pihak Kementerian Pendidikan mengumumkan tiada lagi penggiliran. So, apa sahaja perubahan yang akan berlaku adalah berdasarkan daripada arahan Kementerian Pendidikan. Berikut saya nak mengingatkan berkaitan dengan pematuhan SOP. Walaupun saya dah terangkan semasa perjumpaan bersama dengan ibu bapa, saya ingin ingatkan sekali lagi lah berkaitan dengan pematuhan SOP. Baik, saya sangat mengharapkanlah kerjasama daripada semua ibu bapa untuk memastikan sebelum hadir ke sekolah, suhu anak kurang daripada 37.5 darjah Celsius dan tidak bergejala. Barulah anak-anak ini dihantar ke sekolah.
Okey. Di sini juga saya mengharapkanlah kerjasama daripada ibu bapa untuk mengingatkan anak-anak kita supaya sentiasa menjaga jarak di antara satu sama lain, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Pastikan anak-anak ini mengikuti SOP ini. Seterusnya berkaitan dengan pelitup muka. Pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan dan dimestikan. Okey, untuk pelitup muka yang berganda dan juga pelindung muka ataupun kita namakan sebagai face shield adalah sangat-sangat digalakkan. Okey, jadi untuk pemakaian pelitup muka diwajibkan sepanjang berada di sekolah dan juga di luar sekolah. Bagi sanitasi pula, okey, saya sangat mengharapkanlah anak-anak ini sentiasa membasuh tangan dengan sabun. Okey, ataupun menggunakan sanitasi. Pensanitasi tangan setiap kali melakukan aktiviti. Dan bila kita rasakan ataupun pelajar-pelajar ini rasa perlulah. Okey, dan ini saya harapkanlah ke semua sekali SOP ini dijadikan sebagai satu perkara yang budaya, dibudayakan oleh para pelajar dan tidak perlu diingatkanlah di sekolah. Ya? Baiklah, seterusnya suka saya nak mengingatkan berkaitan dengan SOP sekolah. Okay, untuk pengetahuan ibu bapa, SOP yang sekolah telah tetapkan ini merupakan SOP yang seiring dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan suhu. Untuk pengetahuan ibu bapa, suhu akan diambil dan direkodkan di dalam datang reader di luar pintu pagar sekolah. Jadi hanya pelajar yang mempunyai suhu kurang daripada 37.5 darjah Celsius dan tidak bergejala sahaja akan dibenarkan masuk ke dalam sekolah. Jadi di sini saya mengharapkanlah kerjasama daripada semua ibu bapa dan juga penjaga agar dapat menunggu sebentar sebelum kembali ke rumah, okey, supaya ibu bapa dapat memastikan anak-anak telah masuk ke dalam sekolah. Kerana jika suhu anak ini 37.5 darjah Celsius dan lebih, anak-anak ini perlu dibawa pulang ke rumah. Jadi saya mengharapkanlah kerjasama daripada ibu bapa untuk menunggu sebentar selepas menghantar anak ke sekolah. Okey, yang kedua ia berkaitan dengan pelitup muka. Baik, untuk pengetahuan semua ibu bapa, okey, pelajar wajib memakai pelitup muka sepanjang berada di dalam dan di luar kawasan sekolah. Okey, jadi di sini saya sangat menggalakkanlah untuk pelajar-pelajar ini memakai pelitup muka berganda dan juga pemakaian pelindung muka. Tetapi ini hanya digalakkan sahaja. Tetapi untuk pelitup muka berganda dan pemakaian pelindung muka adalah diwajibkan kepada pelajar-pelajar yang belum divaksin ataupun menolak vaksin. Ini adalah untuk perlindungan anak-anak ini. Jadi untuk pengetahuan semua ada 9 orang pelajar yang masih belum divaksin. Jadi untuk sama-sama melindungi pelajar-pelajar ini, mereka tidak ada masalah untuk datang ke sekolah. Tetapi mereka perlu memakai, iaitu diwajibkan untuk memakai pelitup muka berganda dan juga memakai pelindung muka. Okey, supaya anak-anak ini dilindungi daripada COVID-19. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang bergejala. Jadi di sini ini lebih kepada pelajar yang daripada rumah mereka sihat. Tetapi bila berada di sekolah, selepas berada di sekolah mereka bergejala. Jadi pelajar-pelajar ini perlu dibuat ujian kendiri COVID-19. Dan pelajar-pelajar ini apabila bergejala akan ditempatkan di bilik isolasi sehinggalah ibu bapa membawa anak ini pulang.
Okey, jadi kerjasama daripada ibu bapa sangat saya harapkan, pihak sekolah harapkan apabila ibu bapa mendapat panggilan daripada pihak sekolah, maksudnya di sini ada masalah yang berlaku pada anak-anak dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan lah. Ya, jadi saya harapkanlah untuk kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk segera datang ke sekolah. Jadi untuk pengetahuan semua ibu bapa, jika keputusan pelajar ini negatif, okey, pelajar juga perlu dibawa pulang ke rumah. Walaupun keputusan yang negatif, pelajar ini juga perlu dibawa pulang ke rumah. Dan pelajar yang positif, ibu bapa juga perlu membawa ke PKD, iaitu Pusat Kesihatan Daerah. Jadi di situ nanti akan dimaklumkanlah apa yang perlu dilakukan kepada pelajar ini. Okey? Saya harap ibu bapa fahamlah. Okey, berkaitan dengan waktu rehat, semua pelajar akan makan di dalam kelas lah. Semua pelajar akan makan di dalam kelas dengan pemantauan guru. Jadi untuk makanan, pihak sekolah akan maklumkan untuk tempahan sehari lebih awal. Sehari lebih awal. Jadi saya harapkan ibu bapa atau para pelajar sentiasa cakna, sentiasa mengikutilah dalam grup masing-masing berkaitan dengan tempahan makanan supaya para pelajar ini ada makanan sewaktu rehat nanti. Okey, begitu juga saya sangat menggalakkanlah, pihak sekolah sangat menggalakkan agar para pelajar dapat membawa bekalan daripada rumah. Okey, itu adalah lebih baik. Tetapi jika para pelajar tidak mempunyai kesempatan, ibu bapa tidak mempunyai kesempatan untuk menyediakan makanan anak-anak, jadi bolehlah membuat tempahan di kantin lah melalui WhatsApp ataupun Telegram group. Baiklah, ibu bapa, penjaga dan juga para pelajar yang saya sayangi sekalian, di sini ingin saya maklumkan beberapa perkara yang penting lah untuk makluman semua. Okey, iaitu pertama sekali berkaitan dengan peperiksaan percubaan SPM. Okey, untuk peperiksaan percubaan SPM, pihak sekolah mengambil kira berkaitan dengan prestasi pelajar, maka tarikh percubaan SPM ditunda kepada 14 November dan dijangkakan peperiksaan percubaan SPM ini selesai pada 25 November. Okey, jadi ini adalah peringatan untuk semua ibu bapa supaya dapat mengingatkan para pelajar iaitu anak-anak kita lah berkaitan dengan peperiksaan percubaan SPM ini. Okey. Jadi untuk kelas-kelas sepanjang peperiksaan tersebut, kelas-kelas yang tiada peperiksaan akan belajar seperti biasa. Jadi untuk anak-anak yang tiada peperiksaan pada hari-hari tertentu, datang seperti biasa dan belajar seperti biasa. Yang kedua, berkaitan dengan cuti perayaan Deepavali. Untuk pengetahuan semua, cuti perayaan Deepavali akan bermula pada 3 November iaitu pada hari Rabu sehinggalah 7 November iaitu hari Ahad. Sebab itu sekolah bermula pada 8 November untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 4 kumpulan A. Baik, untuk penggiliran, saya ingatkan sekali lagi, untuk penggiliran, hanya pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 datang ke sekolah secara bergilir mengikut kumpulan masing-masing. Manakala untuk pelajar tingkatan 5, mulai 8 November, tiada lagi penggiliran. Jadi saya harap semua ibu bapa, pelajar maklum tentang perkara ini. Untuk pengetahuan ibu bapa penjaga, taklimat akan diberikan kepada
pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4 berkaitan dengan pembahagian kumpulan dan juga berkaitan dengan SOP untuk datang ke sekolah. Jadi taklimat-taklimat ini akan diadakan oleh Cikgu Zahid bin Rahmat PK Pentadbiran dan juga Cikgu Alis binti Sumali PK HEM. Jadi saya harapkan semua ibu bapa penjaga dapat mengingatkan anak-anak untuk hadir ke taklimat tersebut supaya pelajar-pelajar anak-anak kita tahu di manakah kedudukan kumpulan masing-masing dan juga bilakah tarikh mereka sepatutnya hadir ke sekolah. Jadi saya sangat mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa untuk mengingatkan anak-anak. Akhir kata daripada saya, marilah sama-sama kita mendoakan supaya anak-anak kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala apabila berada di sekolah. Jom ke sekolah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.